orang yang boleh melukis ni, dia boleh buat banyak benda. Dia boleh buat dia boleh lukis portrait kan? Dia boleh lukis komik, dia boleh buat animation, dia boleh buat doodle, dia boleh lukis mural. So explore sebanyak mungkin cabang-cabang tu selagi mana dia berada dalam bidang melukis tu. Sebab kita jangan harap pada satu cabang sahaja. Kita orang yang ada bakat melukis ni, kita boleh masuk banyak cabang. Dan pada masa sama, dengan itu kita boleh dapat juga dana income daripada banyak cabang juga kan. Kita ada income dalam melukis, ada income dalam mengajar orang melukis, ada income dalam buat lukis portrait, ada income dalam lukis doodle, macam tu, lukis mural, lukis itu, lukis sini, lukis cover buku kan. So banyak cabang income yang kita boleh dapat sebagai seorang pelukis. So kita kena manfaatkan sepenuhnya, sebab tak semua orang ada bakat melukis tu. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama aku Muhammad Afiq bin Yaakob. Selamat datang ke channel aku. Okay, hari ni kita nak interview seorang pelukis komik yang terkenal lah. Aku rasa ramai orang kenal dia ni, sebab dia ni memang dah famous dah. Nama dia adalah Nazri Salam, pelukis komik Misi. Kalau korang tak tahu, ini adalah komik yang dia buat. Nampak dia siap ajar lagi pelukis komik. Dia kata misi pelukis komik. Jadi dalam ni menceritakan seorang, dia sebenarnya komik dia ada banyak tajuk tau. Tajuk dia semua ada perkataan misi ni. Macam misi solat 5 waktu, misi straight A, misi apa-apalah for flat. Jadi dia bukan sekadar komik, dan komik dia sangat-sangat bijak, dan dia punya tajuk tu sangat-sangat rare. Tak semua komik dapat tajuk yang rare macam ni, yang ajar cara-cara macam mana nak belajar sesuatu. Jadi pada interview kali ni harap korang dapat sesuatu lah daripada apa pengalaman pelukis komik ni. Mungkin korang akan ambil yang poin-poin yang baik, yang boleh memberi korang kehadapan untuk terus dalam bidang berkarya lukisan ni. Jadi tak perlu membuang masa lagi, jom kita tengok interview ni sampai habis. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni saya dah on video kita start Boleh tak? Alright. Okay. Okay, abang panggil abang je boleh Boleh. Okay, abang orang mana bang? Asal? Saya asal Johor Bahru. Oh, Johor Bahru. Tapi yang yang sekarang ni kira menetap dekat Johor Bahru juga ke, atau berhijrah ke? Saya dah berhijrah. Saya sekarang menetap di Kajang, Selangor. Oh, kau ingatkan memang orang Kajang bukan orang Johor lah. Orang Johor. Betul. Nak boleh cerita sikit tak macam mana mula-mula start dalam bidang sekarang ni, bidang lukisan yang abang buat sekarang ni? Okey, boleh. Saya sekarang dalam bidang komik dan animasi. Tapi kalau nak ceritakan perjalanan dia sejak saya darjah 1 darjah 2 lebih kurang. So satu hari tu abang saya, sulung saya, dia bawa balik satu komik Hong Kong tajuk Wira Sakti. So bila saya baca komik tu adalah kali pertama saya baca komik. Sebelum tu saya tak pernah baca komik. Biasa saya baca novel, saya baca cerpen, saya baca buku cerita kanak-kanak kan. Saya bila baca komik tu, bila first time baca komik, rasa lain macam. Sebab biasa kan kalau buku cerita dia tulisan sahaja, gambar sikit-sikit kan. Kalau novel pula dia tulisan sahaja. And then dan komik ni dia bukan sekadar ada tulisan, bukan sekadar ada gambar, tapi dia menggabungkan kedua-duanya. So bila first time baca komik tu, saya terus jatuh hati dan pertama pada komik. So sejak tu saya jadi pengumpul komik juga. Bagi tu satu lah. Okay. And then
naturally bila lama-lama kita baca komik, kita akan mula terinspirasi untuk melukis komik pula. Itu benda yang natural. Jadi perubahan kat situ kan. Asalnya minat membaca, dah lama jadi minat melukis pula. So kita inspired kan, tengok lukisan orang cantik, tengok lukis kegemaran kita melukis, kita pun rasa terinspirasi untuk melukis. So bila dah lama-lama baca komik, kumpul komik, saya jadi minat untuk melukis komik pula. Tambah pula arwah ayah saya, dia selalu bercerita kepada saya sambil dia melukis pada kertas lah, termasuk ada yang dilukis. So itu pun menambahkan minat saya pada aktiviti melukis tu. Macam tu ada punya cerita awalnya lah, macam mana saya boleh terjebak dalam bidang melukis ni. Tapi masa tu kira main lah, macam masa tu kan. So sekadar for fun, hobi, suka melukis, minat melukis. Tapi lama-lama tu bila dah masuk umur belasan tahun, dah masuk umur awal 20 tahun, tiba-tiba macam saya rasa tak, sebab saya dah banyak baca komik orang, saya nak orang pula baca komik saya. Faham. So dari situlah saya bersama adik saya Afiq juga nama. Adik saya Afiq Salam. Dan kami bekerjasama menghasilkan buku komik kami yang pertama, iaitu Aviasi Fantasi. So terbit pada tahun 2010. Kalau dalam komik misi tu, ada nama dia jugalah, yang Afiq Salam tu. Betul. Dia orang kenal kami Afiq dan Najri. Okay. Lepas tu lama barulah naik dia punya nama lah, Najri Salam. Tapi actually nama juga yang kenal Afiq dan Najri tu. Sebab macam familiar juga nama tu. Cuma orang nama dia lah, nama Najri. Cuma orangnya saya tak pernah tengok lagi lah muka dia, tapi nama dia familiar juga. Okay. Afiq Salam tu dia macam dia low profile sikit. Dia biasa belakang tapi dia banyak melukis kan. Tapi sekarang ni pun dia tengah uruskan syarikat animasi. Studio. Syarikat tu yang membuat adaptasi daripada komik misi menjadi animasi. Kiranya yang komik misi tu under syarikat yang sama lah. Komik misi, actually komik misi ni diterbitkan, jadi pergi komik kan, dia buku komik, dia diterbitkan oleh banyak syarikat penerbit, antaranya PTS, Galeri Ilmu, studio sendiri pun ada keluarkan buku komik misi. Tetapi animasinya dihasilkan oleh Bonibon Studio tu. So yang itu Afiq Salam yang uruskan. Kira yang masa permulaan tu macam mula-mula lukis kan, sebelum ada komik misi tu lah, yang masa mula-mula tu yang macam yang buatkan abang rasa macam nampak yang bakat boleh lukis komik tu, sebab masa tu ada masuk pertandingan ke, ada menang apa-apa ke macam mana daripada permulaan dia tu? Dia asalnya minat. Maksudnya lukisan masa tu tak adalah cantik mana, tapi sebab kita minat, so kita saya start dengan menekap lukisan. Komik Hong Kong, komik Dragon Ball, saya banyak tekap. Kemudian dari situ saya try, dan mula-mula saya punya own style. And then saya banyak melukis komik main-main, komik yang conteng dekat buku sekolah kan. Saya banyak buat komik sampai bersambung-sambung. So tapi masa tu tak adalah rasa macam nak bergerak serius tau. Masih lagi peringkat hobi, suka-suka kan. Tapi dia dah besar sikit tu barulah berani untuk masuk competition. Masa tu umur dah awal 20-an juga. Sebab sebelum tu macam tak banyak sangat pertandingan melukis. Waktu saya masih kecil tu tak banyak sangat lah tahu tentang melukis. Mungkin ada, tapi zaman tu internet pun tak ada lagi kan. So kita kekurangan sumber informasi lah. Kita dah umur awal 20-an tu, masa tu barulah berani dan tahu tentang adanya pertandingan melukis komik. So masa tu baru hantar karya. Tapi setakat ni saya tak pernah menang lah pertandingan. Afiq pernah menang pertandingan. Afiq yang masa first time join competition tu, apa yang buatkan rasa confident nak join competition first time tu? Macam ada orang suruh masuk ke, atau macam sendiri yang nak ke? Masa first time join tu sendiri yang nak, terjumpa dekat internet, dekat online. Kemudian masa tu lukisan saya kira agak detail lah. Saya masa tu dah agak lama melukis, lukisan agak detail, dah tahu lakaran inking semua dah tahulah, ada sedikit teknik melukis tu. So saya pun hantar karya. Dan itulah tak menang, tapi benda tu tetap jugalah mendorong untuk kita perbaiki kan kita punya skill, dan nak buat lagi komik lain. Walaupun kalah, tapi still masih nak berkarya juga. Dia tak mematikan semangat lah.
Dia sebab minat kan. Jadi kalau minat bukannya kita buat sebab nak menang kan. Betul. Kalau macam contohlah kan, kita tahu kan ramai orang boleh melukis kan. Ada Betul. ramai yang ada bakat melukis, tapi macam nak dapat confident tu. Contohlah macam confident nak join competition yang macam abang buat tu. So macam mana boleh dapat confident tu? Macam buat macam mana cara nak dapatkan confident tu? Kalau macam abang ni kan, abang buat macam mana? Okay, mungkin satu faktor lah yang membuatkan saya yakin dengan lukisan saya masa tu adalah mungkin ada faktor family juga. Family saya agak support. Walaupun kalau ikutkan family saya ni, mak dengan arwah abah dulu dia orang pentingkan pendidikan. So Betul. macam mana pun pendidikan number one. Tapi kalau kata hobi, salah satu hobi adalah melukis komik. Mereka akan support. Janji pelajaran tak dilupakan lah. Selagi mana kami jaga pelajaran, mereka akan full support apa sahaja hobi yang kami buat. So macam masa saya join pertandingan melukis tu, memang saya dapat support daripada mak. Masa tu abah dah meninggal, so mak je lah yang ada kan. So mak masa tu memang support 100%. Sampai masa tu kami duduk Johor, competition tu dia punya pengumuman pemenang tu dia buat di Putrajaya. Di Putrajaya. So memang kami satu keluarga lah pergi ke travel ke Putrajaya dari Johor. Memang untuk dengar lah siapa pemenang semua kan. Macam tu. So sampai ke tahap macam tu lah. Dan bukan sekali lah benda tu berlaku. Saya rasa 2 kali kot yang mak saya datang teman lah untuk dengar pengumuman pemenang pertandingan tu. Yelah, sebab pun dah nampak lah yang beliau sangat supportif. Sebab itu satu benda lah yang buatkan saya yakin. Sebab yelah, kalau family kita yakin, kita pun akan rasa macam okay, I can do this, macam tu. Ya, sebab yang tu pun salah satu soalan yang saya nak tanya juga. Yang macam kan seperti yang kita tahulah kan, family ni macam tak semua family akan sokong kalau dapat tahu anak dia minat melukis kan. Selalunya family akan lebih kepada akademik, betul tak? Betul. Tapi baguslah macam ada juga mak ayah yang faham, yang nak support kan. Yes. Betul lah, actually betul. Memang saya pun dah dengar banyak pengalaman pelukis muda kan, yang kata mak ayah diorang tak support, mak ayah halang diorang untuk berkarya kan. Banyak lagi lah cerita. So bila dengar tu memang saya rasa sedih dan rasa kesian lah pada mereka kan, macam rasa simpati. Sebab tak semua orang yang ada privilege macam yang saya dengan Afiq dapat. Cuma satu benda lah, macam ni berdasarkan pengalaman mungkin ada yang akan terasa hati, tapi ni berdasarkan pengalaman. Macam saya kata tadi, family saya memang pentingkan pendidikan, pelajaran number one. So kalau, tapi that's why saya dengan Afiq, dengan Alif, ada lagi seorang adik saya pun melukis juga. Kami melukis hobi, tapi kami tak abaikan pelajaran. So kami cemerlang dalam pelajaran. Macam saya dapat 6A PMR, 10A SPM, and then Afiq dapat 5A UPSR, 8A PMR, 5A SPM. And then Alif pun sama juga, adik saya lagi seorang pun, dia pun cemerlang dalam exam, dalam ujian. So bagus. kan macam tu kan. So bila kita cemerlang dalam bila kita apa macam mak ayah kita nak tengok kita cemerlang tau dalam bidang, dalam akademik kan, dalam pelajaran. Sebab itulah kerja kita pun kan, waktu kita remaja memang itulah kita punya peranan, kita kena belajar kat sekolah, universiti, dan mak ayah of course nak tengok kita buat dengan yang terbaik dekat dalam benda tu. So kalau kita macam contoh kan, kita melukis sampai abaikan pelajaran, of course mak ayah akan rasa risau. Dekat situ mereka akan rasa macam okay, melukis ni membuatkan anak aku tak dapat fokus study. Kat situ mereka akan halang kan. Tapi kalau kita konsisten perform dalam dekat sekolah, dekat universiti, mak ayah pun rasa macam okey lah, buatlah apa yang kau dapat. Janji kau boleh fokus pada benda yang paling penting, iaitu pelajaran, tak tinggal solat. Itulah dia. So itulah nasihat saya kepada mereka yang dihalang oleh family. Okey, memang first kali jangan melawan lah mak ayah kan. Betul. Bersyukur ada mak ayah lagi, especially yang ada mak ayah lagi. Dia ada mak ayah. Okey, so mereka sekadar risau je dengan kita punya masa depan. Mereka nak yang terbaik untuk kita. So kalau kita tak dapat nak buktikan yang bidang melukis itu boleh berikan jaminan kepada masa depan kita, selagi itu mereka akan
mereka akan rasa risau. Bila mereka risau, mereka mungkin akan tunjukkan tanda-tanda perentangan tu. Mereka akan rasa macam kita buang masa kan, kita buat benda yang tak sepatutnya. So kita sebagai anak, kita yang kena main peranan lebih. Jangan harap ayah faham tiba-tiba kan. Kita kena usaha supaya mereka boleh faham. Usaha dengan cara yang lembut, dengan cara berhikmah. InsyaAllah ada jalannya. Faham. Dia sebab ni tahu ni pandangan saya lah, tak tahulah betul ke tak. Dia macam sebab kita tengok dekat sekolah kan, kebanyakannya kalau kelas yang tak pandai tu dia akan letakkan ke kelas seni. Kan macam kelas nombor 1 kelas sains, nombor 2 akaun, macam tu kan dia punya turutan tu. Jadi macam mak ayah dia fikir kalau masuk kelas seni maknanya anak dia tak pandai macam tu. Betul-betul tu stigma tu lah kan, stigma yang tak betul kan. Tapi sebenarnya kalau nak macam nak ceburi bidang seni pun kena pandai juga sebenarnya kan. Betul kita ada ilmu. Tak kisah apa yang kita nak masuk, kita kena ada ilmu. Itu penting sekali. Kalau kita masuk bidang komik kan, memanglah kalau ikutkan bidang penerbitan komik, bidang animasi, dia tak perlukan sijil tau. Dia tak macam engineering, tak macam medical kan. Dia lebih kemahiran lah. Dia pentingkan skill, portfolio. Macam bidang perubatan. Kalau kita tak ada degree dalam bidang perubatan, kita tak akan boleh jadi doktor. Tapi seorang pelukis tu, walaupun dia tak ada ijazah dalam fine art ke graphic design, dia masih lagi boleh jadi seorang pelukis ataupun pengkarya kan, ataupun designer, sebab dia ada skill. So walaupun begitu, masih lagi pengkarya tu mesti kena ada ilmu. Kalau tak, dia akan jadi seorang pengkarya yang mana hasil karya dia tu kosong. Dia tak ada apa-apa, dia tak ada pengisian, dia tak ada manfaat, kurang manfaat dia. That's why kalau tengok kan, dekat Malaysia ni ramai pelukis komik yang berbakat, tapi kita tetap kekurangan apa? Kita kekurangan karya yang bermanfaat, yang berimpak besar. Sebab apa? Sebab kebanyakan karya-karya tu dia tak diisi dengan ilmu tau. Dia lukis kosong macam tu je. So karya tu sekadar mungkin komik tu sekadar kelakar, sekadar fun kan. Tapi lepas buku komik tu ditutup, orang lupa apa yang dibaca. Dia tak berikan pesan positif kepada pembaca. Itu satu kerugian yang besar lah. That's why pengkarya wajib kena isi dada dengan ilmu. Barulah dia punya bakat itu boleh dimanfaatkan semaksimum yang boleh. Faham. Dia macam contohlah kan, macam apa yang abang buat sekarang, macam lukis komik ni dia perlukan idea, betul tak? Yes, betul-betul. Jadi macam mana nak dapatkan idea tu? Contohlah kadang-kadang kan kita ada masa yang kita ni banyak idea, ada masa kita macam nak dapat idea tu susah tau. Jadi macam mana boleh sentiasa ada idea? Sebab saya selalu juga tengok dekat Instagram, dekat TikTok, tengok macam banyak idea kan, macam idea tu kena dengan situasi yang berlaku sekarang macam tu lah. Okay. Kalau ikutkan kan, saya tak adalah aktif sangat berkarya tau. Yelah, memanglah saya ada buku komik, saya ada buat komik strip online, saya ada buat animasi dekat TikTok semua kan. Tapi saya tengok masih ada lagi lah berkarya lain yang lebih aktif, yang lebih banyak idea. Tapi saya tetap nak kongsikan jugalah macam mana cara saya uruskan idea saya. Betul, ada masa kita dilimpahi dengan banyak idea yang bagus. Ada masa dia tengok kontang kan, tak ada idea. So satu cara adalah, saya ni bila saya dapat terfikir satu idea, saya akan terus capai phone dan saya akan type di WhatsApp. Dekat WhatsApp tu saya ada buat satu grup khas untuk saya campakkan idea saya kat situ. Satu grup khas. So kalau terlintas sebarang idea komik, saya akan capai phone dan saya akan terus type idea tu. So benda tu tak akan hilang. Sebab lintasan idea ni dia sangat laju tau. Kalau kita tak capture dia, hilang macam tu je, kita akan lupa buat benda tu. So dia rugi lah. So that's why macam even kalau saya kat toilet ke, dekat luar ke, tengah shopping ke, kalau ada idea, saya terus akan catat dekat saya punya phone. Itu satulah. So bila kita kumpulkan idea-idea kita, InsyaAllah kita akan susah lah nak terputus idea tu. So bila ada masa kita tak ada idea kan, so kita refer balik kita punya bank idea tu. So kita refer balik bank idea dan kita bolehlah dapat idea dari situ. Pada waktu kita kekurangan idea, itu cara untuk uruskan idea. Maknanya kalau time buat kerja lain pun kadang-kadang idea tu boleh datang Betul. Contoh kita tengah buat satu komik ni kan, tiba-tiba ada satu lagi idea datang. So masa tu memang kena catat idea tu. Walaupun kita sedang berkarya, memang kena catat kan. So tu cara untuk kita pastikan kita tidak keputusan idea. So, idea tu penting tau. Idea adalah sumber
Dia kalau pengkarya tak ada idea, tak ada karya lah kan. Faham. So katalah pengkarya tu memang dia cari makan dengan buat karya komik ke animasi ke, tiba-tiba dia tak ada idea. So macam mana dia cari makan? Ya kan. That's why penting ada pengurusan idea yang betul dengan idea. Satu lagi adalah macam mana saya boleh tak putus dapat idea. Mungkin sebab saya suka membaca, saya suka tengok dokumentari, dengar ceramah, dengar talk. So bila kita buat aktiviti macam tu, insyaAllah idea akan datang banyak. Even cubalah katalah kita tak ada idea langsung, katalah kita nak buat komik tapi tak ada idea. Cuba buka buku, cuba spend masa di barak buku sekejap, buka buku, silap-silap, bukan baca tau. Ada masa kita pengkarya ni, kita tak perlu nak baca the whole thing. Katalah kita ada banyak buku kan, kita mungkin tak ada masa nak baca semua buku. Tapi sebab kita nak dapatkan idea, so kita hanya perlu silap-silap buku tu je. Mungkin kita buka, katalah kita buka satu buku, kita buka kat tengah-tengah dia. Bukannya kita baca word by word kan, dari cover depan ke cover belakang, tak payah, dia akan makan banyak masa. Kita nak idea je kan. So kita buka buku tu silap-silap macam tu je, skimming. So dari situ pun kita boleh dapat lintasan idea. Boleh cuba. Maknanya macam bidang lukisan ni dia tak tertakluk pada melukis sajalah. Macam kita pun kena juga membaca, kena juga banyak tengok video semasa malah ada masa saya lagi banyak habiskan masa dekat buat research berbanding saya melukis. Sebab kadang-kadang kita nak dapat betul-betul idea tu dia payah tau. Tapi once kita dah dapat idea, nak melukis tu sekejap je. Biasa saya nak lukis satu komik, nak melukisnya tu ambil masa lebih kurang sejam. Tapi nak dapat di idea, mungkin kadang-kadang dia makan masa 2-3 jam macam tu. So proses research tu yang kadang-kadang dia makan lagi banyak masa berbanding waktu melukis. Ni untuk saya lah macam tu. Kalau macam melukis komik ni kan, selain daripada melukis komik, ada tak buat lukis benda lain? Contohlah macam lukis portrait ke, caricature ke, atau lukis alam sekitar, pemandangan atau apa-apalah? Ada juga. Tapi biasanya kalau macam tu dia upon request lah. Contoh macam ada kenalan yang request minta tolong lukiskan itu ini. Saya pernah lukis portrait kucing yang realistik punya style. Saya tak biasa buat, tapi orang tu request, maka saya penuhilah request tu. Tapi dia bukannya request yang free request lah, dia berbayar lah. Dia commission tapi upon request. Dia bukannya macam saya buka commission lah, siapa nak lukis kucing, okey, boleh DM kan. Saya tak macam tu. Saya lebih biasanya kalau tiba-tiba ada kawan, ada mentor minta tolong lukiskan background buildings, saya boleh lukiskan, saya bantu macam tu. Tapi bukannya free lah, dia biasanya berbayar. Sebab mereka pun faham, kawan pun faham yang saya cari makan dalam bidang melukis ni kan. So dia orang pun tak sampai hati lah nak minta saya melukis for free kan. Tapi saya ada buat, tapi jarang-jarang. Yang saya memang buat biasanya adalah melukis komik, buat animation, dan publish buku komik. Kalau komik tu dia kan komik ni dia lukisan yang tak bergerak kan. Kalau macam video tu dia bergerak. Betul. Jadi adakah sama lukis tu macam contohlah cara lukis komik misi tu dengan yang tuan lukis dekat TikTok tu, guna cara yang sama ke, atau macam video lain yang macam yang tak bergerak tu lain? Dia kalau ikutkan lain lah, dia punya proses kerja lain, dia punya skill tu. The only thing yang sama adalah dua-dua melibatkan bakat melukis. Tu je yang sama. Sebab dia kalau nak buat animation, dia macam ada leceh sikit kan. Sebab kita lukis dan kita nak kena gerakkan dia kan. Kita nak kena lukis dia frame by frame. Macam tu kalau contoh kan, kalau saya nak buat animasi 1 minit, saya kena lukis lebih kurang 600 frame saya kena lukis. Makan masa lah kalau video kan. Betul, dia makan masa sikit lah banding komik. Kalau komik ni satu komik strip saya ambil masa lebih kurang sejam 2 jam je. Kalau animation, kalau panjang saya ambil masa sampai seminggu. Kalau animasi pendek 10 saat, saya ambil masa dalam 2-3 hari macam tu. So dia berbeza lah dia punya skill dia. Tapi the only thing yang sama, dia punya common thing adalah dua-dua perlukan bakat melukis. So kalau kita ada bakat melukis, insyaAllah kita boleh buat komik, kita boleh buat animasi. But still the process tu lain sikit. Faham. Ya, sebab saya tengok macam abang punya masa macam banyak tau. Macam ada yang buat TikTok, lepas tu buat komik misi lagi. Tu saya fikir tu macam mana nak macam boleh buat semua benda tu. Sebab saya tahu kalau video tu nak buat mesti lama, sebab dia melibatkan pergerakan kan.
Yes. Itulah macam, maksudnya saya ada buat animation, buat comic strip, saya ada mengajar bingkil kan. Saya pergi ke Melaka, pergi ke JB untuk mengajar. Okay, mungkin ini pula berkaitan pengurusan masa. Tapi yang boleh saya katakan, saya tak adalah pandai sangat uruskan masa. Ada masa saya pun ada lipat-lipat kan, lihat banyak. Tapi mungkin sebab saya buat benda ni full time, kurang masa. So saya dah banyak masa lah. Kalau contoh, kalau saya ada kerja lain kan, contoh saya kerja office 8 jam, mungkin saya pun tak dapat nak produktif macam sekarang ni. Kira yang saya produktif sekarang ni, nampak produktif. Mungkin sebab saya buat benda ni full time. Yang masa saya duduk rumah buat kerja ni je lah. Kau macam sebelum ni, sebelum buat full time ni ada kerja lain lah. Pernah juga. Dulu saya sebelum full time, saya pernah kerja sebagai di UTM Skudai. 3-4 tahun jugalah. Masa tu saya sambil jadi tutor, sambil saya buat komik. Kira apa yang buatkan berani nak buat benda ni full time? Macam tengok sebab macam dah ada demand ke yang boleh buatkan macam yakin rasa nak berhenti kerja yang time tu? Saya berhenti kerja tu bukan sebab yakin tau. Saya terpaksa berhenti. Saya terpaksa berhenti. Ada sebab tertentu lah yang menyebabkan saya terpaksa berhenti kerja. Dan saya terpaksa melompat ke bidang komik dan animasi ni secara sepenuh masa. Terpaksa. Dia bukan atas dasar keyakinan ke tahu sebab belajarnya banyak income, saya income kan. Bukan. So saya tambah pula, waktu saya berhenti kerja tu, saya baru berkahwin lah, sebulan 2. So tambah lagi lah pressure kat situ kan. So memang waktu tu memang antara lowest moment dalam hidup saya. Tapi slow-slow saya dah naik balik. Alhamdulillah sekarang ni saya happy lah dengan kehidupan saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang macam komik misi ni dia keluar setiap bulan ke atau setiap minggu ke macam mana? Dia kan ada macam dia ada, kalau macam dulu apa tu orang panggil komik ujang kan dia akan keluar setiap bulan. Komik misi tu dia macam tu jugalah. Komik misi ni dia tak macam majalah ujang. Ujang tu masih majalah. Biasa majalah ni dia keluar. Ini dia komik. Dia satu cerita lah. Sebulan 2 kali. Tapi yang komik misi ni adalah buku komik. Penerbitan dia tak berkala. Maksudnya penerbitan dia tu tak ada masa yang sama. Dia bukannya keluar 2 bulan sekali ke 3 bulan sekali. Dia keluar bila dah siap dilukis. Macam tu. Dia tak berkala lah. Tak berkala. So satu benda adalah kadang-kadang pembaca pun tak expect bila keluar. Tiba-tiba keluar komik tu. Komik misi yang baru tiba-tiba keluar. So tu pun masih surprise juga kan. Jadi sebaiknya memang penerbitan berkala supaya pembaca boleh expect bila keluar. Kan macam komik Jepun, biasanya komik Jepun tu diterbitkan secara berkala. Setiap minggu mesti ada keluar chapter baru. Kemudian setiap 2 bulan akan keluar satu jilid kan, satu jilid. Jadi dia tak ada Malaysia tak ada lagi sistem macam tu. Biasanya penerbitan tak berkala. Macam dia tak ada deadline lah, macam bila nak kena siap. Betul. Kalau ada pun soft deadline. Dia tak macam Jepun strict. Seminggu tu kena siap 19 halaman komik. Tak kisah apa pun yang berlaku. Faham. Malaysia tak macam tu. Macam komik misi tu dia ada karakter dia tersendiri kan. Jadi macam mana nak hidupkan setiap karakter tu. Macam kadang-kadang bila dia ada yang the main watak tu, lepas tu watak lain tu macam tenggelam ke kita macam nak kena ada idea kan, nak hidupkan semua watak tu. Dia kan, yelah kalau sekali kalau kita dengar mungkin nampak macam susah. Kalau kita tengok kan macam mana cara nak buatkan watak-watak tu hidup, nampak macam susah. Tapi bila kita sebagai berkarya, makin lama kita buat, kita tahu cara nak buat benda tu. Especially bila kita dah faham setiap karakter tau. Ni penting. Pengkarya kalau dia nak hidupkan watak dalam komik dia mesti kena hayati watak tu. Dia mesti kena faham. Kalau dia tak dapat nak hayati, tak dapat nak faham perasaan watak tu, kena sikap perangai watak tu kan, dia tak dapat nak, watak tu tak hidup lah. Dia tak real. Dan watak tu dia macam inilah, macam contoh kan, kita paling faham diri kita kan. So katalah sekarang ni dekat sana ataupun kat sini, tiba-tiba berlaku gempa bumi. Tiba-tiba berlaku gempa bumi. Apa yang akan saya buat? Saya tahu apa yang saya buat.
saya tahu apa yang akan saya buat sebab saya faham diri saya macam mana. Saya akan berlari keluar dari rumah atau saya selamatkan anak-anak saya macam tu. So tapi kalau kita tak faham watak tu, kalau watak tu ditimpa sesuatu, macam mana kita nak tentukan watak tu akan buat apa? Faham tak? Sebab dia kalau macam kita tak faham watak tu, kita nak decide apa yang watak tu akan buat selepas ni. Faham. Dia so ibarat penting untuk kita faham watak tu. That's why untuk faham watak dia bukan macam tu je. Kita kena bina backstory, background story setiap watak tu. Maksudnya kita bila kita design watak, kita bukannya sekadar tulis biodata dia kan, tinggi dia berapa, berat dia berapa, apa favorite food dia. Kita mesti kena tulis dengan lebih detail. Dia mau besar dalam keluarga macam mana, broken family ke, happy family ke, dia dulu pernah jadi mangsa buli tak, ataupun dia memang dia yang membuli orang. So, benda-benda macam tu dia menentukan karakter perangai watak tu tau. So kalau kita tak ada backstory, kita punya karakter akan jadi two dimensional. Dia tak ada depth, dia tak hidup. Kat situ yang kita kena tak hidup. Dia tak ada backstory yang ukuh. Kita sebagai pengarah pun kita tak kenal watak kita macam mana. Betul. Kira ada macam buat karakter tu, adakah ada kena mengena dengan macam kehidupan, contohlah macam yang ni watak ni macam karakter kawan aku ke, macam tu ke, atau just 1% reka je semua tu? Ada yang saya reka 100%, ada juga yang saya ambil inspirasi daripada watak sedia ada, ataupun bukan watak lah ni, ambil inspirasi daripada orang sebenar. Ada juga. Tapi saya tak ambil 100%, saya ambil sikit-sikit. Kalau 100% tu yang nanti orang nampak sangat kan. So kalau boleh kita nak tak naklah ada sebarang persamaan dengan watak sebenar atau orang sebenar. So kita ambil inspiration mungkin daripada muka dia ke, daripada karakter dia ke, kemudian kita tambahkan benda baru dalam karakter tu. So tidak akan jadi satu karakter yang baru. Tapi dia ada inspirasi daripada manusia sebenar. Faham. Okay, yang ni yang last saya, ada tak kata-kata terakhir untuk orang yang nak cuba macam, ataupun orang yang minat bidang lukisan ni? Macam yelah, kadang-kadang ada orang dia ada bakat tau, tapi dia tak tahu macam mana cara dia nak ke depan dengan bakat dia. Kadang mungkin ada dia rasa malu ke, mungkin orang introvert ke. So ada tak nasihat untuk orang yang nak ceburi bidang lukisan ni? Okay, ada beberapa tips. First kali, cari mentor. Mentor ni adalah orang yang kita nak jadi pada masa akan datang. Dan katalah kita nak jadi seorang artis komik yang berjaya. So kita kena ada seorang mentor yang akan dijadikan sebagai reference kita. Kita nak jadi seorang artis komik yang hebat, yang macam siapa. Contoh kita nak jadi macam Datuk Lat. So kita setkan dia sebagai kita punya benchmark. Kita nak jadi macam dia. So apa yang dia buat, apa yang dia buat yang kita boleh ikut. Macam tu. So itu penting tu. Kalau kita tak ada mentor, tapi kalau boleh cari mentor yang boleh berikan kita nasihat, bukannya mentor one-sided mentor, faham tak? Bukan one way lah. Kalau two way, maksudnya kita boleh communicate dengan mentor tu, kita boleh jumpa dia, kita boleh belajar dengan dia one to one. Itu better. Kita kena ada mentor. So mentor ni akan guide kita. Kalau tak ada mentor tu yang kita boleh sesat. Sebab bidang melukis ni dia sangat luas dan dia ada banyak cabang. So kadang-kadang orang termasuk salah cabang kan, kalau tak ada mentor. Kadang-kadang dia terkandas. Dia macam kita kat tengah laut jugalah kan, kita nak pergi ke pulau yang mana. So kita kena ada something untuk guide kita. Tak boleh kita duduk diam macam tu kan, bergantung harap pada ombak untuk bawa kita ke tempat yang kita nak. Tak boleh macam tu, kita kena usaha. First kena cari mentor. Yang kedua, kena consistent practice. Practice. Even professional, even pengarah hebat pun dia orang akan practice dulu. Faham. Dia tak dia tak boleh macam kita rasa aku dah hebat dah, so aku tak payah nak practice. Tak boleh macam tu lah. Yes. Betul, tak boleh macam tu. Kita kena sentiasa practice, sentiasa belajar, sentiasa upgrade ilmu. Especially zaman sekarang ni lah zaman yang kita kena banyak learn and unlearn. Kita kena banyak belajar skill baru, lupakan skill lama. Sebab zaman sekarang ni cepat berubah dari segi software, apps yang kita nak pakai kan. Macam contoh sentiasa ada apps baru yang lebih hebat. So ada masa kita kena ubah apps untuk melukis, untuk buat animasi contoh kan. Mungkin kita punya apps yang kita selalu guna untuk melukis tu dah outdated. So kita kena beralih ke apps yang lain. So kita kena belajar balik cara nak pakai apps tu, nampak tak? So kita kena banyak learn and unlearn. Tak boleh kita rasa kita dah pandai lukis, kita selesa, tak belajar, tak practice, tak boleh macam tu lah. Tu menempah namanya. Okay, yang seterusnya adalah kena berani untuk showcase kita punya skill.
Kita kena start somewhere untuk kita start publish kita punya karya. Tak kisah kat mana, dekat Facebook ke, IG ke, TikTok ke, kat mana yang sesuai. So kita kena tunjukkan karya kita, tunjukkan kita punya hasil tangan tu. Sebab kalau kita tak start showcase kita punya karya, sampai bila orang takkan perasan kehadiran kita sebagai penkarya lah. Kan? So kita kena start somewhere. Mungkin at first kita akan rasa macam lukisan aku buruk lah, that's fine. Rasa segan kan. Kan? Kita akan sentiasa rasa lukisan kita buruk. Even contoh katalah siapa yang kita minat, even mungkin Datuk Lat pun akan rasa macam lukisan aku buruk. Ataupun mungkin siapa lagi karya yang kita suka, siapa, contoh macam Afiq minat siapa? Ni dalam bidang melukis. Siapa tu? Ujang Datuk Lat. Ujang dia macam Ujang pun akan ada rasa dia macam lukisan dia tak cantik. Kalau saya rasa lah, mungkin hampir setiap pelukis rasa lukisan dia tu tak cantik, tapi dia keep improving tau. Dan dia tak malu untuk share hasil pada ketika itu. Dia jangan kita rasa yang tak bagusnya kita rasa karya kita sangat cantik, itu tak bagus. Yang tak bagus juga kalau kita rasa karya kita sangat buruk sampai tahap kita pendam je karya kita dekat bawah meja. Sampai ke sudah tak siapa nampak karya kita. So kita tak dapat nak manfaatkan bakat melukis yang kita ada. Itu sayang lah tu. Okay, dan yang keempat adalah manfaatkan bakat tu seoptimum yang boleh. Dan bila saya kata manfaatkan, dia bukan semata kita berkarya, kita dapat like kan. Bukan semata kita berkarya, share kat media sosial, dapat like, dapat komen, pujian. Tak, dia lebih daripada itu. Kita kena optimizekan. Seorang yang boleh melukis ni, dia boleh buat banyak benda. Dia boleh buat dia boleh lukis portrait kan? Dia boleh lukis komik, dia boleh buat animation, dia boleh buat doodle, dia boleh lukis mural. So explore sebanyak mungkin cabang-cabang tu, selagi mana dia berada dalam bidang melukis tu. Sebab kita jangan harap pada satu cabang sahaja. Kita orang yang ada bakat melukis ni, kita boleh masuk banyak cabang. Dan pada masa sama, dengan itu kita boleh dapat juga jana income daripada banyak cabang juga kan. Kita ada income dalam melukis, ada income dalam mengajar orang melukis, ada income dalam buat lukis portrait, ada income dalam lukis doodle, macam tu, lukis mural, lukis situ, lukis sini, lukis cover buku kan. So banyak cabang income yang kita boleh dapat sebagai seorang pelukis. So kita kena manfaatkan sepenuhnya, sebab tak semua orang ada bakat melukis tu. So kita salah seorang yang ada, so kita kena appreciate benda tu. Betul. So itulah 4 nasihat lah untuk yang nak mula lukis ni. Sebab saya ada jumpa orang macam tu. Macam kebanyakan orang dia boleh lukis tapi dia tak tahu macam mana cara dia nak kedepankan bakat itu. Sebab yang macam tadilah yang abang cakap, salah satunya yang dia rasa segan sebab dia tengok lukisan orang lain dan rasa macam orang lain lagi power pada lukisan aku ni, macam tu. Itulah dia. Nanti nak compare je kan lukisan kita dengan lukisan orang lain. Sampai sudah kita rasa lukisan kita tak bagus. Itu satu benda yang bagus. Sebab bila kita tengok lukisan orang lagi bagus, kita nak improve karya kita. Tapi janganlah sampai kita lose self-esteem sampai tahap kita tak nak publish kan karya kita, tak nak optimaskan kita punya bakat melukis. Itu tak betul lah tu. Tapi saya tertarik dengan yang tadi tu, apa tu, macam lukisan ni dia sebenarnya luas, bukan tertakluk pada satu je. Macam portrait bukan portrait je, kalau komik bukan komik je. Kira ni ada banyak cabang lagi. Betul. Macam saya pun saya buat animation, komik strip, buku komik, saya ajar orang melukis. Apa lagi, saya buat komik iklan. And then saya yang buku komik tu saya jual, dapat lagi pendapatan. Bukan semata hasilkan dapat pendapatan, bila saya jual pun dapat pendapatan juga. And then saya buat video tutorial, tu pun ada income juga. Jual online kan, benda soft copy, benda digital, produk digital. So itulah cabang-cabang yang kita boleh masuk. Kena pandai cari peluang lah. Kita ada bakat melukis pada zaman sekarang ni, memang kita bertuah sebab hidup pada zaman sekarang ni. Sebab kita ada banyak gila peluang. Nak tak nak je untuk kita ambil peluang tu tau. Betul. So kita punya perbualan bahaya kat sini lah sebab saya tengok dah panjang dah video ni. Terima kasih Abang Nazri Salam, pelukis komik misi kan. Sebab sedih untuk menemu ramah saya borak. Nanti bila-bila kalau ada macam hari tu ada buat event ke apa, beritahu saya nak jumpa lah, nak dapatkan juga lah yang tu, apa tu, komik misi tu. Sebab saya selalu tengok dekat ni tapi tak tahu ada jual kat mana. Ada jual kat mana komik misi?
biasa dulu banyak lah dekat kedai buku, tapi sekarang susah sikit. Dah susah nak jumpa komisi dekat kedai buku. So kalau biasanya kami jual online. Online jugalah. Macam ada link ni link Shopee ke apa ke ada? Ada. Okay. Shopee Squad misi. Okay. Nanti apa-apa nanti saya WhatsApp Alright, terima kasih. Terima kasih join ni saya buat video ni sebab saya fikir macam sebenarnya kena buat video lah untuk orang kenal pelukis ni. Video invest kan. Sebab kadang kan orang cuma tahu pelakon, penyanyi, tapi pelukis ni ramai orang tak kenal lagi. So InsyaAllah lah nanti kalau ada peluang jumpa, mana tahu boleh buat video lagi ke. Boleh no problem, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.